Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqni fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir wa atmim bi khair. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz. أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صومه إلا جعل العطش أو كما قال. Yang anda hormati Tuan Pengurusi Majlis dan kuasa masjid, Tuan Imam, pimpinan masyarakat, para asatizah, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan selamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memanjangkan umur kita sampai ke saat malam ni, yang mana mudah-mudahan daripada panjangnya umur ni juga memberikan asbab kepada taufik dan hidayah kepada diri kita untuk kita terus kuat beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan ini juga lah yang akan kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala satu hari nanti. Jasad, harta benda semua kita tinggal melainkan pada amal soleh dan iman yang kita bawa. Tak ada seorang pun yang dikecualikan dalam bab mati. Semua bakal-bakal jenazah belakang kita semua, tuan-tuan. Ala kulli hal, mati muda atau mati tua itu bukanlah persoalan. Yang menjadi persoalan adalah matinya kita dalam bagaimana keadaan tersebut. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Dua. Habib Abdurrahman As-Sagaf, seorang waliullah yang hidup pada tahun 700 Hijrah. Bagaimana disebut dia ini anak murid, dia tengok pada dia ni tak ada dua benda. Yang pertama, pada Habib Abdurrahman As-Sagaf tidak ada makan yang cukup. Yang kedua, pada Habib Abdurrahman As-Sagaf ini tak pernah anak murid dia tengok daripada zaman dia kecil sampailah dia meninggal dunia tak ada rehat ataupun tidur yang cukup. Dua benda ni tak ada. Maka bila di hujung-hujung hayat Habib Abdurrahman As-Sagaf, anak murid ni memberanikan juga menanyakan soalan yang duk peram lama nak tanya. Duk benda lama nak tanya, tapi sebab adab dengan guru dia tak tanya, lah tu, buah lah baru dia tanya. Dia kata, wahai Habib, aku tengok pada diri kamu ni tak ada dua benda. Yang pertama makan yang cukup, yang kedua tidur yang cukup. Tak pernah aku tengok. Sedangkan sepatutnya lah ni kamu dah ada ratusan ribu anak murid dan kamu dah menulis ratusan kitab dan menterjemah beratus-ratus kitab hadis dan menterjemah ratusan kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab fiqh dan sebagainya. Maka sepatutnya lah ni boleh rehat banyak dah. Sebab insya-Allah manfaatmu akan ada lah tu. Sebab ilmu yang ditinggalkan, anak murid yang ditinggalkan, anak-anak salih yang ditinggalkan. Maka kata Habib Abdurrahman As-Sagaf, mana mungkin aku ni boleh makan yang cukup, tidur yang cukup. Aku takut daripada asbab makan dan tidur yang terlalu banyak tadi menjadikan asbab aku lemah dalam beribadah Allah Rabbi. Makan tak pernah cukup hingga kan diceritakan bila masuk waktu malam, Habib Abdurrahman As-Sagaf takkan makan lebih daripada sebiji roti. Ni kalau di roti, kalau di Arab, kalau kami di Mesir, roti fino lebih kurang besar ni. Jadi kita andaikan lebih kurang kalau roti besar ni, tuan-tuan, dia takkan makan lebih daripada besar. Kita pukul 11 saat lagi 3 rasa kira kemah. Tu subuh tak pernah bangun. Hari-hari qada, makan buah qada kita hari ni. Daripada muda sampai tua, Allah sedia. Dia kata tak apa ustaz, tak
tak sengaja dah hang dah tahu kata tiap hari duk bangun lambat, jangan duk timbang duk pergi sebelah makan lagi. Dan tak ada rehat yang cukup, tidur yang cukup, tak pernah ada. Masya-Allah, kita pantang lepas. Dalam masjid pun boleh nak kemah kita. Tunggu ustaz main lambat. Dia kata lelak sah. Lelak pelak terjaga ni. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, ingat, kita mati nanti kita berehat dengan panjang. Tapi time hidup ni kata Nabi, kamu perbanyakkanlah wa amila lima ba'dan untuk kami mencari amal soleh. Hadirin muslimin muslimat rahmati Allah. Insya-Allah cuba tengok satu hadis Nabi SAW. Kita terkait dengan ihya Ramadan, yakni persiapan sebelum kita bertemu dengan Ramadan, apa yang kita kena ada. Jadi kita akan hurai berdasarkan hadis ini nanti insya-Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ni seorang sahabat yang dia apabila dia memeluk agama Islam, dia terus duduk dengan Nabi SAW di Madinah. Nah, Abu Hurairah. Dan dia juga dalam kalangan sahabat yang termasyhur dalam bab meriwayatkan hadis. Rawi hadis ni antara yang terbanyak adalah Abu Hurairah. Abdullah ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, dan juga Abdullah ibnu Umar, ibnu Amr, dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini nama-nama yang masyhur dalam bidang hadis. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Muslim, Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmizi, tuan-tuan buka dalam 40 hadis akhir zaman, 40 hadis Imam Nawawi, kitab-kitab hadis yang masyhur kita tengok ni, akan nampak banyak nama-nama ni. Nah, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah ibn Mas'ud, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ada lagi yang lain, ada banyak lagi. Cuma mereka ini banyak menghafal di zaman Nabi SAW. Selepas Nabi SAW wafat, maka mereka yang menjadi rujukan-rujukan pada sahabat yang lain dan zaman tabi'in yang sempat dengan mereka. Tabi'in yang tak sempat dengan Nabi, tapi sempat dengan para sahabat, maka mereka jumpa dan bersambung. Hadis itu sampailah kepada kita hari ini. Ada yang terputih, ada yang hilang macam tu hadis ada. Nah, tapi masih ada yang terpelihara. Ulama kita tulis kitab sebab takut sampai di zaman kita hari ini kehilang, maka mereka karang kitab. Dan mereka edarkan. Dulu tak ada nak photostat, maka terpaksa tulis banyak kali. Bila tulis pula, anak murid pula tulis, dan mula sebar hantar ke negara satu. Alhamdulillah, yang boleh sampai pada hari ini. Abu Hurairah juga seorang sahabat yang Nabi lantik dia menjadi mas'ul di Darus Sufa. Darus Sufa ini, kalau kita pergi di Madinah hari ini, di Masjid Nabawi yang terletaknya jasad baginda Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab. 3. Kita lalu masuk ke pintu, kena terus jalan. Tuan-tuan, yang betulnya mereka lekat nama kan, Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jadi sebenarnya bukan, sebenarnya duduk betul-betul dekat-dekat. Faham tak? Lepas ni bukan mereka nak bagi flow tu cantik, kan kita nak bagi salam. Bagi salam dekat Nabi, bagi salam Sayyidina Abu Bakar, bagi salam dekat Sayyidina Umar, untuk kita bantah balik adab dia kan. Jadi kerajaan Arab Saudi ni mereka nak bagi lancar flow tu, jadi mereka buat nama jauh-jauh pada hadap. Kalau ikut susunan nasihat dan cari kitab yang dia ambil, gambar ada dalam tu, gambar di makam Nabi SAW, memang duduk betul-betul. Di bau Nabi ada Sayyidina Abu Bakar, di bau maksudnya dekat-dekat. Maksudnya kita bagi salam ke baginda Nabi SAW, selangkah kecil saja salam kepada Sayyidina Abu Bakar, selangkah kecil, kalau boleh patah balik, patah balik. Itu kita doa. Orang kirim nak sampaikan salam kan jiran-jiran kita, list saja dekat 12,000 nak bagi salam. Pagi sampai tengah malam bagi orang. Baca Allah, Ustaz tolong bagi salam, Ustaz bagi salam, Ustaz bagi salam. 30 malam, 30 tempat. Saya pakai sinarai duit. Inilah kita salam ke semua lah. Mana-mana orang yang kirim, ya Rasulullah, aku sampaikan salam daripada semua umat-umatmu yang kirim salam, ya Rasulullah. Nah, kalau kita pergi hari ni Masjid Nabawi yang dipanggil sebagai Raudhah, yang kapek kalau hijau tu, yang itulah tapak asal pembinaan Masjid Nabawi. Di zaman Nabi yang tu saja. Lebih kurang 2 kali ni, 2 ke 3 kali masjid, kawasan masjid tuan-tuan yang berkapek ni, lebih kurang 3 ke 4 kali tu, lebih kurang, tak besar sangat. Di antara mimbar ke makam Nabi, dan di antara depan ke belakang sikit saja. Yang kalau hijau, yang lain itu dibesarkan daripada zaman ke zaman dan zaman ke zaman atas keperluan ramai jemaah yang hadir. Lepas Nabi wafat, wakaf mai habis, duk mai ziarah Nabi dari tahun ke tahun sampailah 1400 tahun hari ni, makin ramai setiap tahun. Maka terpaksa mereka membesar-besarkan sampai ke hari ni. Tak pernah, tak ada construction
function setiap hari ada. Tapi yang tapak asal di kapek kali hijau di Raudhah saja, di keliling itulah dipanggil sebagai Darus Sufa. Ni macam masjid tuan-tuan, di keliling ni ada kawasan berbumbung. Kawasan berbumbung itu digelar sebagai Darus Sufa. Apa Darus Sufa? Darus Sufa ini kawasan penempatan bagi orang-orang miskin, orang-orang yang mana fakir, orang yang bermusafir, orang yang menghafal Quran, atau mana-mana orang yang susah boleh duduk sini. Dia panggil yayasan lah, boleh main duduk. Orang tak ada makan, boleh main. Nah, bila disyariatkan puasa dalam tahun yang sama juga disyariatkan untuk umat Islam ini, tahun 2 Hijrah disyariatkan berpuasa. Ingat, tahun yang pertama tu juga 2 Hijrah inilah berlakunya perang Badar Kubra. Dalam tahun yang sama juga umat Islam disyariatkan untuk mengeluarkan zakat. Zakat dan puasa disyariatkan sekali. Adapun solat disyariatkan 18 bulan sebelum peristiwa hijrah, yakni di Mekah. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj yang tuan-tuan mungkin bahas bulan lepas. Nah, adapun yang kata puasa dan zakat disyariatkan pada tahun yang sama. Nah, dan pada tahun itu juga umat Islam kali pertama bertemu dengan Ramadan dan berlakunya perang Badar Kubra yang memberikan kemenangan pada umat Islam. Sebab tu kalau kita baca dalam sejarah, hampir lebih 10 daripada peperangan yang berlaku dalam bulan Ramadan. Sebab tu puasa ini bukanlah melemahkan kita, tapi sebaliknya ia menguatkan. Peperangan yang berlaku bulan Ramadan, di antaranya perang Khandaq yang berlaku dalam bulan Syawal, tetapi persiapannya nak korek tarikh itu dalam bulan Ramadan. Banyak lagi perang Huraybiyah, perang banyak, ada lebih kurang 11 ke 12 peperangan yang sama ada Nabi sertai atau Nabi tak sertai berlaku dalam bulan Ramadan, yang hampir kesemuanya memberikan kemenangan kepada umat Islam. Masya Allah. Nah, berlaku bila tahun 2 Hijrah umat Islam mula berpuasa. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, nah, maka tu Darus Sufa. Nah, bila mula umat Islam ada Darus Sufa, maka makin ramai orang yang hadir. Maka di atas itulah Allah mewahyukan kefarduan zakat. Maka awalnya zakat ini diberikan dan ditampung perbelanjaan kepada orang yang duduk di Darus Sufa. Sebab nak buat makan kat mereka, nak bagi pakai kat mereka, jadi perlukan duit, maka disyariatkan ke atas umat Islam untuk mengeluarkan zakat. Sebab tu syariat umat Islam ni, kalau kita tengok syariat ni kita duk pegang hari ni, turun dalam keadaan sikit-sikit di atas keperluan waktu tu. Sampailah Nabi SAW wafat, sempurna orang. Tapi sebelum tu turun sikit-sikit nak membetulkan Arab jahiliyah yang jahil begitu panjang ini bukanlah dengan sekali terus buat semua dah, tapi ada keperluan sikit barulah diislahkan keseluruhan. Masya Allah, tabarakallah. Maka sampai kat kita hari ni dah sempurna dah. Maka tu Abu Hurairah. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ahmahu man ittaba hawahu wa tamanna 'ala Allah al-amaniyah atau kama qala rawahu Imam Ibnu Majah. Hadirin rahmati Allah, dalam hadis yang kita akan baca malam ni, yang saya ambil daripada kitab Ayyuhal Walad, susunan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan beli kitab ni harga cuma RM6 sahaja. Kitab Jawi, sama ada kitab Jawi, kitab Arab atau kitab Melayu, 3 bahasa dah. Nah, karangan asal Imam Al-Ghazali, ulama Nusantara kita Syekh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi, Ustaz Fahmi Zamzam terjemah dalam bahasa Jawi. Duk tengok bahasa Jawi pun tak apa nak clear sangat, sebab ada ramai golongan-golongan mutaakhir. Tuan-tuan, ayah-ayah semua mungkin boleh baca, tapi yang main remaja-remaja hari tak boleh baca. Maka ambil pula satu lagi alternatif, terjemahkan pula dalam bahasa Melayu pada tahun 1996. Maksudnya umur kitab ni dah hampir 20 tahun dah hari ni, yang diterjemah dalam bahasa Melayu. Kalau hak kita asal Ar-Risalah Al-Waladiyah Ayyuhal Walad dah hampir 1000 tahun, sebab Al-Imam Al-Ghazali hidup pada zaman 450 Hijrah. Nah, lama dah hari ni 1400 Hijrah.
Dah 1000 tahun manfaat kitab ni sampai ke hari ni, Masya Allah, tabarakallah. Ini kata umur yang diberkati Allah. Hakikat umur 55 tahun ni Imam Al-Ghazali, tapi manfaat dia sampai hari ni orang guna. Imam Nawawi mati ratusan tahun dah, meninggal ratusan tahun dah, tapi hari ni, sampai hari ni tuan-tuan pilih mana-mana masjid, mana-mana surah, hampir ke semuanya buka matan arba'in. Dan tuan-tuan sendiri pun pernah mengaji matan arba'in, padahal ratusan tahun dah meninggal. Nah, sebab tu tuan-tuan, kita mati tengok kita nak tinggal apa. Maka kata Nabi SAW, yang pertamanya al-kayyisu man dana nafsahu. Pada diri orang yang bijak pandai, kata Nabi, orang yang cerdik, orang yang bijak, atau orang yang kayyisu ini orang yang memanfaatkan akal mereka. Sebab apa kata manfaatkan akal? Sebab di antara makhluk yang Allah bagi akal, manusia. Ya Allah boleh diklaim manusia ini sebagai khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kata pada malaikat, Allah nak jadikan manusia sebagai khalifah. Walaupun pada awal ni malaikat ni tak apa nak bela sangat, sebab tahu dah manusia ini wa yasfikud dima aw nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Manusia ni akan menumpahkan darah satu sama lain dan akan bermusuhan di antara satu. Kerja bergaduh berkelahi. Betul? Hari ni berlaku tak? Berlaku. Allah kata Allah lebih mengetahui daripada apa yang malaikat tahu. Maka Allah bagi pada manusia itu satu kelebihan yang tidak ada pada makhluk yang lain, yakni bagi sebagai akal. Mudah-mudahan akal boleh mentadbir yang lain. Ni akal untuk takbir nafsu, untuk takbir tubuh badan, untuk takbir panca indera dengan akal. Sebab tu bila mana kalau kita tengok dalam kitab Bahrul Mazi, bagaimana bila mana Allah menciptakan nafsu dan akal dalam masa yang sama, maka Allah tanya kepada akal, man ana wa man anta, siapa aku dan siapa kamu? Maka jawab akal, ana abdi wa anta rabbi, aku adalah hamba kepada kamu, kamu adalah Tuhan kepada aku. Ini katakan, maksudnya memang Allah buat tu memang akal ni memang cerdik, boleh fikir siapa dia dan siapa kita. Maka ditanya kepada nafsu dalam masa yang sama, man ana wa man anta, maka jawab nafsu, aku adalah aku, kamu adalah kamu. Ada kata nafsu memang daripada mula cipta jenis ketegangan, sehingga ke sahabat mai jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, adakah kamu mempunyai nafsu? Jawab Nabi, ya. Cuma nafsu Nabi ini Nabi dah didik untuk dia suka pada kebaikan, sampai dah jadi nafsu mutmainnah, nafsu yang suka pada benda kebaikan. Nah, Allahumma shalli alaihi wasallam. Maka tu al-kaisu, orang yang bijak pandai. Ingat manusia ni lebihnya daripada makhluk yang lain sebab akal saja. Nah, sebab tu Allah declare dalam Quran, orang yang mana tidak memanfaatkan akal kal an'am. Allah kata mereka ni seperti binatang, bahkan mereka lebih teruk daripada binatang. Dan mereka lebih teruk daripada binatang. Betul? Tuan-tuan tengok hari ni manusia boleh bunuh anak kerak sampai 15, sampai ayam dia buat. Yang baru-baru ni buka dah paper, tengok muka surat depan sekali, kerak anak 15. Ini kerja manusia ni tuan-tuan, yang Allah bagi akal pada mereka. Tapi bila mana tidak memanfaatkan akal, balhum adhan, mereka ni lebih teruk daripada binatang. Tuan-tuan pernah dengar ada ayam kerak ayam ni? Pernah dengar? Benar tak? Seekor kambing, kita baca paper, seekor kambing mencekik anaknya sehingga mati sebab melahirkan anak luar nikah. Pernah dengar? Mana ada? Bodoh-bodoh binatang yang tak ada akal itu pun, dia tak akan bunuh anak sendiri. Tuan-tuan tengok, dia boleh sebut no? Babi, boleh sebut babi lah ni. Boleh juga nak belajar. Tuan-tuan tengok babi, anak dia merenek ni belakang, bawa heret. Kalau 10 ekor dia bawa. Tuan-tuan pernah tengok dia kali dia sepak anak dia? Mana ada? Berimannya babi ni, walaupun dia tak tahu pok yang mana. Natang ke tahap babi ni yang boleh kata hinanya dia ni. Kalau saya pernah pergi tengok di zoo lah, tengok depan mata, hak betina seekor, hak jantan ni tak bergaduh langsung. Satu-satunya binatang dalam mereka nak bersetubuh tak bergaduh. Tunggu beratur ambil nombor, tekan nombor track hang 1032, hak belakang 1033, hak belakang lagi 1034, tunggu giliran. Binatang lain yang Allah jadikan fitrah, semua akan berkelahi dulu. Ayam berkelahi, kucing berkelahi, hak jantan, hak betina dia buat seksi sikit, hak 2 ekor dia buat, hak menang dapat, hak kalah pula. Tapi dah, yang kata khinzir ni dah, mereka pakat sampel punya. Okey, hang bawa sampai hang dulu. Aku nombor 2, gila aku tekan nombor lambat tadi. Dalam macam tu pun tak tahu ni nasab mana pok ni. Anak mengejut belakang ni.
bagi kepada akal, tapi ada sifat keberi binatangan. Kalau kita kemanusiaan, keberi binatangan itu ada. Tapi manusia bila tak boleh takbir akal, maka kadang-kadang memang betul Allah kata lebih teruk daripada binatang, boleh bunuh anak sendiri. Anak yang keluar daripada rahim dia boleh bunuh, memang lemah. Saya 2 kali dapat peluang tengok isteri bersalin depan mata ni, duduk lalu beruk tu. Ish, kita ni boleh nariak mata. Dalam hati kita cancel nikah 2 kalau macam ni. Kesian tengok dia tanggung tu, dia genggam di tangan kita ni sampai lekat bekas ni. Ni bukan hitam ni sebab tinted dia ni. Dalam-dalam tak apa nak cerah ni, dia genggam tu lekat bekas. Nak abang kata sakitnya dia. Dalam sakit dia tanggung bersalin ni, ada pula yang boleh pergi bunuh anak sendiri, sumbat dalam jamban, dia boleh flash anak. Allah, kita baca tu pun jam dah. Waktu tuan-tuan ingat, beza kita dengan makhluk lain ni, akal kita ni. Tuan-tuan takbir akal bagi elok, insya-Allah kita lebih baik daripada mereka. Maka dengan akal inilah mandan nasuh, kata Nabi, kamu banyak memuhasabah diri. Hadirin muslimin muslimat rahmati Allah, kita kena muhasabah diri. Sebab apa tuan-tuan? Kita cek balik umur kita hari ni. Beruntungnya kita ni, Nabi SAW Allah izinkan untuk bertemu dengan Ramadan. Nabi kita ni mula disyariatkan berpuasa tahun 2 Hijrah. Adapun Nabi SAW wafat pada tahun 9 Hijrah. Berapa kali Nabi jumpa? Lebih kurang 7. Tapi bukan 7, cuma 6. Sebab pada tahun 9 Hijrah Nabi wafat pada bulan Rabiul, sebelum datangnya Ramadan. Masya Allah tuan-tuan. Tapi Nabi mengajarkan kita satu doa yang cukup biasa kita dengar dan cukup kita beramal dengan doa ni. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita dah biasa dengar dah, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Rajab yang telah berlalu meninggalkan kami. Hari ini bulan Rajab tak ada dah. Yang kata Rajab 1436 Hijrah takkan ada sampai bila-bila bagi hidup kita. Yang akan ada mungkin 1437 Hijrah tahun depan. Tu pun kalau panjang umur, kalau Allah izin kita jumpa. Tuan-tuan perhati elok ni, sebelah kita ni, agak-agak tahun depan ada chance lagi dah. Ni set lagi ambil hak yang kamera, hak yang juru kamera kita dua ambil. Tahun depan cek tengok gambar siapa yang tak ada. Kau ada program tahun lepas, buat ada elok Ramadan tahun lepas. Set lagi cek, wih Pak Long ni meninggal dah. Seorang-seorang. Tak ada siapa pun dia ada jaminan kata tahun depan boleh jumpa lagi Rejab. Tak ada. Hak saya duk cakap ni pun mati, hak tuan-tuan dengar pun mati. Cuma tengok adat tuan-tuan dulu. Semua ni bakal jenazah belakang. Allah sebut dalam Quran, wa la yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Surah Al-Munafiqun ayat lah kali 11. Allah mula dengan walan, lam ni nafi mu'abbad. Ayat nafi yang sampai bila-bila nafi itu takkan berlaku dah. Dan sekali-kali tidak Allah melewatkan soal kematian bagi manusia yang kata makhluk ni Allah takkan lewatkan. Wallahu khabirun bima ta'malun. Sungguh Allah ni maha teliti dengan apa yang kerjakan. Tuan-tuan, kita mati belakang. Lepas tu kita minta Nabi ajak kita, wa barik, Allah mabarik lana fi Rajab. Ya Allah, kau berkatilah kami dalam Rajab walaupun yang telah berlalu bagi kami ya Allah, wa Sya'ban, dan juga bulan Sya'ban yang sedang kita lalui hari ini. Ni yang tak berapa lah hari lagi. Tadi pengurusi abang ada lebih kurang 8 hari je lagi ni. Untuk apa 8 hari? Wa ballighna Ramadan, untuk kami masuk bertemu dengan bulan Ramadan. Panjangkan umur kami ya Allah. Untuk apa panjang? Untuk wa ballighna Ramadan, untuk kami semua bertemu dengan bulan Ramadan. Sebab apa Nabi mengkhususkan doa untuk bertemu Ramadan? Maka nescaya dalam Ramadan itu ada kepelbagaian kelebihan fadilah yang tersurat dan tersirat yang boleh kita dapat. Sebab tu kalau kita buka dalam kitab Fadilah Amal, yang saya rasa kita ini semua tempat doa ada.
Syekh Zakaria, Maulana Zakaria Kandalawi, seorang muhaddis yang dia karang kitab ini yang biasa kita dengar. Kalau kita buka, ada satu bab yang membincangkan tentang puasa. Kalau bila kita buka bab puasa, ada beratusan hadis. Dalam kitab itu saja ada hampir ratusan hadis yang membincangkan tentang kelebihan puasa sahaja. Kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan. Di antaranya kata Nabi SAW, dalam bulan Ramadan ini adanya malam Lailatul Qadar yang Allah sebut dalam surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar, surah Al-Qadr. Yang kedua kata Nabi, dalam bulan Ramadan nanti yang akan datang bertemu ni adalah bulan yang mana bila mana orang yang mengeluarkan sedekah jariah akan diangkat seperti mengeluarkan zakat. Orang yang sembahyang sunat diangkat seperti mana sembahyang fardu. Dan bulan yang mana Allah menanti-nantikan manusia yang katakan makhluk Allah ini untuk bertaubat kepada Allah. Bulan yang mana cukup mudah untuk kita mendapat pengampunan daripada Allah. Yang ni dia kata bulan bonus yang tak ada pada umat-umat yang terdahulu. Umat terdahulu Allah syariatkan juga puasa, cuma tak sama kelebihan pada umat akhir zaman. Dalil Allah sebut dalam Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah disyariatkan ke atas kamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana yang telah disyariatkan ke atas umat-umat yang terdahulu. Maksudnya umat terdahulu, Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya juga, mereka ada pensyariatan solat mereka. Cuma yang terbaik yang Allah berikan ganjaran adalah umat Nabi SAW. Sebab apa? Pada umat Nabi SAW juga ujian yang paling kuat. Berdasarkan sabda Nabi, sayusibu ummati da'ul ummami, umat aku akan tertimpa dengan penyakit-penyakit umat terdahulu. Maka bila mana banyak ujian, maka sudah pastilah banyak ganjaran. Perlawanan bola yang best-best, maka akan ramai penonton. Adabnya macam tu. Kenuri orang yang besar-besar, maka biasanya tetamunya juga ramai. Maka bila mana banyaknya ujian, maka nescaya banyaknya ganjaran yang Allah sediakan. Cuma di mana kita nak pilih? Nak ambil yang banyak pada ujian yang mana memberatkan kita dengan benda maksiat, atau nak memilih pada jalan ibadah yang sebegitu banyak ganjaran yang Allah telah sediakan pada kita. Maka sebab tu kata Nabi, orang yang bijak pandai, mandar nafsahu, dia akan muhasabah diri. Malam ni kita tengok 4 benda kata Imam Al-Ghazali apa yang kena ada. Yang pertama kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin. Buka dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata Imam Al-Ghazali pada bab yang awal mengatakan keperluan apa yang kena ada pada seorang manusia. Maka kita ambil yang pertama. Yang pertama kata Al-Imam Al-Ghazali, ni sebelum masuk bulan Ramadan, ni sebelum kita ini meninggalkan bulan Sya'ban yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur bertemu Ramadan ni, kita cuba cek muhasabah balik. Adakah yang pertama soal keimanan kata Al-Imam Al-Ghazali telah ada dalam hidup kita, telah ada dalam diri kita dengan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 30, 20 tahun kita hidup ni, tu ada tak yang pertama ni? Sebab ingat, beza kita mati dalam keadaan mulia ataupun hina, ada iman kan tak beriman. Nak tu je. Bukan persoalan kaya, bukan soalan mati tua muda, bukan soalan mati ada sakit tak ada sakit, bukan persoalan satu. Persoalan yang akan kita bawa dan dibawa bertemu dengan malaikat, persoalan awal yang akan ditimpa pada kita, beriman tak beriman waktu mati. Sebab tu kata Nabi SAW dalam hadis, man akhiran la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalam mengucap pada kalimah la ilaha illallah, kalimah thayyibah ini, kalimah tauhid ini, dakhala al-jannah, kata Nabi, Nabi jamin masuk ke dalam syurga. Maka ulama bahas yang kata hadis ni adakah dengan akhir kalam disebut tu confirm syurga? Maka disebut yang akan sebut waktu sakaratul maut itu bukan pada sifat diri kita dah. Maksudnya bukan zahir kita yang boleh sebut, tetapi dalam bentuk kelaziman kita. Apa maksud lazim ni? Macam tuan-tuan kita tengok orang duk beramal ilmu perubatan Islam. Saya dulu 2009, 2008 teman,
remaja memang syok duk jual dekat hantu ni. Kalau tuan-tuan tengok orang dekat hantu, betul tuan-tuan tengok lah, kalau dia buat perubatan Islam mesti ramai. Orang kita tak seronok tengok. Oh, saya dia usilat macam-macam. Di zaman muda saya tak terlepas kan. Waktu tu duduk di Kuala Lumpur, belajar kalau syifa dan sebagainya. Sempat saya ada berubat, cuma ada beberapa benda berlaku. Bukan berhenti, cuma kita tak berubat orang. Untuk diri sendiri sahaja. Sebab dia yang pertama pagar tu kena buat kat kita. Sebab tu tuan-tuan tengok banyak yang duk beramal ni banyak kena kat mereka balik. Sebab mungkin bila kita sibuk sangat sampai tak ada kita sendiri akan mulai ada tinggal kelaziman untuk kita nak buat pagar untuk kita sendiri, kadang-kadang lepas pandang dan sebagainya. Kalau boleh terkosu sesuatu ya. Nah, zaman dulu tengok di antaranya kena lazim surah Fatihah selama berapa kali, 100 kali sehari, selawat tak boleh kurang daripada 1000 dan sebagainya. Adalah torik-torik Darul Syifa macam ni, Ustaz Syarhan macam ni dan sebagainya. Tapi ala kulli hal semua banyak. Maksudnya apa? Mereka melazimkan ayat-ayat Al-Quran itu mereka sebatikan dengan diri mereka. Tuan-tuan perasan tak bila Ustaz Syarhan Syafi'i Iman setiap bulan dia akan turun Pulau Pinang, dia akan berubat orang di antara di Masjid Berkah. Dulu ni setiap bulan dia duduk di kursi dan meja yang sama waktu penceramah lain mengajar, dan dia baca suratul Al-Fatihah yang sama macam Ustaz Salim baca. Tapi tuan-tuan, dia baca surah Fatihah itu kadang-kadang melupa habis orang. Padahal Ustaz dia baca, Fatihah baca juga. Bukan kata Ustaz tu baca salah tak, tapi mungkin dengan kelaziman sebatinya dengan diri dia tu. Tuan Guru Harudin dengan baca suratul Ikhlas boleh sembelih lah, kita melih dia kata tak apa, sebab mungkin tak berkesan dengan kita. Batu benda yang kita nak bagi biasa kena berbanyakkan sebut. Sahabat tanya Nabi bila Nabi menceritakan tentang fitnah Dajjal. Tuan-tuan buka dalam Sahih Bukhari muka surat yang terakhir, halayan yang terakhir itu menceritakan tentang Dajjal. Sahabat mai jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, tadi kamu menceritakan orang yang mana mengingkari Dajjal waktu datangnya fitnah Dajjal, mereka ini tidak akan ada makanan. Maka apa makanan mereka? Maka kata Nabi, makanan bagi orang yang mana mengingkari Dajjal, maknanya ni orang yang beriman. Dia tak mau ikut Dajjal. Maka kata Nabi, makanan bagi mereka adalah zikrullah. Persoalan di sini, adakah dengan kita yang jarang zikrullah ini, duk jarang sebut nama Allah, duk jarang bertahmid, jarang bertahlil, jarang kita ini bertasbih, jarang kita ini bertakbir, adakah main tiba-tiba benda tu boleh keluar? Itu soalan. Jarang di mulut kita ni bertahlil la ilaha illallah, jarang sangat keluar. Tuan-tuan duk ingat aspek dan mati dia boleh keluar. Tuan-tuan dengar tak cerita bagaimana sakaratul maut itu cukup pedih sehingga kan Nabi kata seperti mana ditusuk dengan 300 biji pedang dalam masa yang sama. Allah, kita jangan kata 300 pedang tuan-tuan. Duk balik semain Jumaat, pagi motor tengah panas. Pagi motor tengah panas, bukan di Kosyen kita ada pedang pun. Dia keluar-keluar tuan-tuan lompat naik terus ke tuan-tuan tunggu dulu di Kosyen. Kita pergi main Jumaat pula dengan pakai pelengkap sepeda tak pakai dah. Selapis je dengan buka, kulit buka. Tuan-tuan tak naik tu. Padahal aku ada jauh, aku ada pedang. Tak ada. Yang ada cuma panas sik tu ya. Awak tuan-tuan tak naik tu. Sebab tahu tak ada kemampuan. Yang kata panas Kosyen yang lembut tu pun tak boleh. Kalau dia kangkang buh pun dia naik, dia turun sat dia nak beli. Dia turun sat nak beli. Sampai lain clear boleh duduk pun dia duduk. Dia kan? Hak ni Nabi kata waktu mana sakaratul maut itu 300 pedang yang ditusuk. Allah Rabbi, tusuk dia masuk guna kojok lah bahasa kita ni. Bukan berikut lah ni. Prok bubuh tu 300 pedang. Itu orang yang beriman, apatah lagi orang yang melakukan pada perbuatan maksiat. Na'udzubillah. Maka kita tak tahu akhir kalam ni mulut nak sebut apa kita. Baru ni forum dengan Ustaz Jafri Mahmudi. Dia kata di rumah mak mentua dia seorang, dia ni pencen cikgu ni ambil pengajaran lah. Bukan mana-mana kerja itu semua elok. Atas kita nak bawa. Cuma dia ni dia pencen, kebetulan dia pencen gaji dia dapat KWSP dia banyak. Dengan pencen besar. Dia ni daripada zaman muda tak pernah kata nak mengaji. Kau tak beli program-program agama, kau tak ada heran. Yang dia tahu di zaman muda dia sampai dia meninggal ni dia kerja, dia buat rumah. Renovate rumah tak pernah habis. Sampai dia pencen pun, duit pencen dia berlapak untuk buat rumah lagi. Pencen tu tahu rumah 58, 56. Duk
nak nazak. Anak-anak ni duduk keliling dah. Dia nak meninggal tuan-tuan, dia celak-celak mata, dia tanya anak dia, tukang main dah hari ni. Oh tuan-tuan ni betul bukan melawak main. Hari ni kita nak pengajaran kita ni. Sebab ulama kata, kita ni mati dengan apa yang kita hidup. Kalau kita hidup dengan jalan melakukan pada perbuatan maksiat, takut mati tengah buat maksiat. Kita hidup dengan jalan suka berbohong, kita menipu orang, kita kencing orang, kita buat macam-macam pada orang, takut mati dalam keadaan buat benda tu. Kita hidup suka puasa sunat, kita hidup suka semayang dengan jalan ibadah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah matikan kita dengan jalan macam tu. Kita pernah dengar cerita orang mati tengah nak azan di Sungai Ara, di surau Sungai Ara. Dia nak azan, kata dah buka dah mat, baru nak tarik teruk jatuh. Oleh orang main tengok meninggal di tempat nak azan. Itulah kerja dia sepanjang tu duk azan ni. Orang duk nampak biasa kerja azan, orang duk nampak bila ceramah hebat dak tu. Lagi hebat dia ni. Duk panggil orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita duk main masjid pun itulah tanda aras bagi kita. Orang azan kita main. Meninggal waktu dia nak azan. Di Kajang tuan-tuan, dia ni hari-hari balik kerja, dia sentiasa akan singgah masjid. Dia buat apa? Dia tok siap, dia akan buka masjid, dia akan sapu apa semua. Pukul 6.40 dia balik rumah mandi-mandi, dia main pula. Itulah 5-6 tahun pekerjaan dia. Allah pilih dia mati dalam keadaan duduk semayang pada rakaat yang kedua, sujud yang kedua. Sampai orang mayang habis, tengok duduk sujud tak habis. Pegang-pegang, meninggal. Allah. Sebab apa? Time dia hidup, itu yang dia buat. Itulah yang menjadi zikrullah, kelaziman bagi dia yang tu. Maka Allah pilih dia mati macam tu. Kita tak tahu lagi mati macam mana. Seorang sahabat dulu dia mengaji di Mesir, balik bercuti. Dan tak kalau pergi ada orang-orang yang duduk di kawasan Tanjung Dawai ni, cerita dia ada bila ni orang cerita. Dia meninggal tahun 2012. Syawal, saya ingat berapa Syawal. Silap saya minggu kedua, 11-12 Syawal lebih kurang macam tu. Nah, ini budak baik tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah. Silap-silap kalau mungkinlah dia pernah takdim ke ipar saya. Tidak, mungkin dia ini mungkin sebagai pilihan, tapi Allah lebih sayangkan dia. Nah, dia pernah takdim, dapat ini tak ada dosa lagi, dia meninggal. Nama Ibrahim. Dia balik, dia orang yang miskin, dia orang susah. Dia balik jadi imam di Masjid Tanjung Dawai bercuti, dan dia mengajar di sekolah Hanif Ustaz Adil Fazali, sekolah balai Islam. Nah, Zubaidiyah. Jadi nak takdirkan cerita dia ni. Suatu mana Allah Masya Allah Sayyidina Muhammad, saya pergi jumpa mak dia sehari selepas dia meninggal. Mak dia cerita. Mak dia kata, Ustaz ni dia balik semalaman, dia tak tidur, duk sembang dengan makcik. Dalam duk sembang, duk minta maaf. Dalam duk sembang, duk minta maaf. Seolah-olah dia tahu kata nak meninggal, duk selalu melawak-melawak orang dia pun minta maaf. Mak dia duk rasa ni, duk main rasa rendah, tapi tak tahu kata nak meninggal. Sampai masuk subuh, dia pergi semayang subuh, dia keluar, dia pergi sekolah, buka sekolah sebab hari tu hari Sabtu, orang budak-budak sekolah nak balik sekolah dah, nak mula pertulahan hari Ahad. Dia tak tidur semalaman. Lepas buka sekolah, dia terus bawa motor nak bertolak ke Al-Ustaz, nak pergi ziarah orang sakit. Tuan-tuan tengok Allah atur perjalanan hidup dia dan mati dia dalam keadaan yang cukup cantik. Dah minta maaf pada mak. Mak pun reda dah. Minta maaf tak berhenti tuan-tuan. Mak ni seronok dia duk balik dan sebagainya. Pergi pula khidmat dekat sekolah, buka budak-budak nak mengaji. Yang ketiga pula nak pergi ziarah orang sakit. Kata Nabi, wa iza marida fa'uduhu, bila mana ada orang yang sakit kamu ziarahi. Dia nak tunaikan hak tu tuan-tuan. Allah takdirkan dia waktu dia naik motor, kalau kita pasal di jalan di Merabuk, di Yan, singkir darat. Dan singkir bukan jalan, naik turun pusing-pusing naik. Dia accident di singkir darat. Orang yang ambil gambar dia dan sebagainya tengok ni, kepala dia ni pecah tuan-tuan. Tapi di lidah ni sentiasa menyebut la ilaha illallah hampir 10 minit. Seorang pemuda yang Allah bagi dia mati dalam keadaan husnul khatimah, di mata manusia nampak cukup cantik. Bila sembang dengan mak pun dia ni anak yang baik. Sembang dengan kawan-kawan pun baik. Kami balik di Mesir, Syekh tanya, di mana Ibrahim? Syekh kenal dia, maksudnya dia orang yang bagus. Allahu Akbar. 21 tahun tentang ni. Allah. Kita hari ni umur 40, 50, 30 dia agak mati jangan. Sebab tu kata Nabi, orang yang pandai cerdik dia akan muhasabah diri. Kata Imam Al-Ghazali, kamu kena siap balik bab iman kamu ni agak-agak ada. Ni nak masuk Ramadan ni tuan-tuan. Biarlah nak masuk satu benda yang besar, kita ada persediaan yang besar. Seperti mana kita ni anak nak nikah, contoh lagi 2-3 bulan. 3-4 bulan awal tu tuan-tuan kalau dah nak cari tarikh. Sebab apa? Bagi tuan-tuan tu hari yang besar. Betul ke?
Nak panggil mesyuarat lah, 3-4 kali mesyuarat, hak tu tak jadi, ni tak jadi, kemah nak cari mana, siapa nak masuk. Tuan-tuan akan mula fikir sebab apa bagi tuan-tuan tentara yang besar. Nak buat kad, nak panggil siapa senarai dah, nama sekian-sekian, pengganti nak masuk ke mana, lompat ke mana ke apa semua. Tuan-tuan dah mula tak, sebab bagi tuan-tuan itu hari yang cukup besar. Maka Ramadan jangan kita lupa, yang nak mai lagi 8-9 hari ni satu benda yang cukup besar, sehingga kan Nabi mengkhususkan dalam doa baginda. Dan kita dah buat lebih kurang. Ni ada yang masuk pun tak tahu. Lah Ramadan dah kan. Allah, tuan-tuan sayang. Bila kita nampak macam seolah-olah kita tak tahu pun, kita tak mengambil berat pun pasal Ramadan. Kita nak pergi minta kerja, tuan-tuan. Kalau ingat zaman budak-budak dulu, kita akan tengok requirement dia berapa. Dia nak yang pertama, dia nak sijil. Yang kedua nak sekian-sekian. Kita akan boleh kalau kita lekatkan checklist yang dia nak tu. Dia nak apa? Gambar 2 keping. Tuan-tuan takkan pergi buat lolai tak bawa apa. Dia nak berpakaian kemas, kita pun awal bangun, interview pukul 8, pukul 6 dah siap tau. Sebab apa? Kita berhajat pada benda tu. Tuan-tuan tak berhajat kalau dengan Ramadan yang tak berapa hari nak main. Cek balik iman kita. Yang kita yakin sentiasa bertambah dan berkurang, yang lebih kita takut adalah keluar dan masuk. Sebab beriman tidak ada khilaf dalam kalangan ulama, wajib kena mati dalam keadaan beriman. Kalau dengan seringan-ringannya, biarlah di mulut kita perbanyakkan dengan kalimah la ilaha illallah, perbanyakkan. Tajdid kita punya iman ni. Mengucap 2 kalimah syahadat, bangun pagi mengucap 2 kalimah syahadat, nak semayang mengucap 2 kalimah syahadat. Sebab kita tak tahu di mana perbuatan, sama ada qauli atau fi'li daripada yang kita nak buat ni, mulut kita ataupun perbuatan kita yang mungkin merosakkan iman, kita tak tahu. Sebab bab iman dia bukan macam kita duk kerja atau macam penyakit kita pergi cek doktor boleh harap. Tuan-tuan kecil manis, tuan-tuan boleh pergi cek hari ni, okey nak tengok berapa, hari ni 9, bila 9 kita relax dah sikit, dia tak berapa tinggi sangat. Cek minggu depan 18, 18 dia mula berjaga lah. Cek minggu depan 25, lagi pening. Dia akan mula 25 ni tak boleh makan malam dah, minta maaf, gula pun tak mau dah. Orang buruk derian dia buang macam tu ya, walaupun dia suka. Sebab apa? Kita tahu kata penyakit kita makin naik, makin bahaya. Tapi bab beriman, tetapi mak doktor cek seiman saya, doktor kata hang tidak yang ketua kata dia. Tak ada, dia tak leceh. Tak ada siapa boleh cek, oh dia ni pakai serban, dia ni pakai jubah, dia ni sempoi, ni iman dia. Dah. Arab jahiliah dulu pakai jubah, tak? Abu Jahal pakai jubah. Itu pakaian mereka tu. Tak ada ukuran. Nah, bila tak ada ukuran ni masalah. Benda kita tak tahu. Kalau benda kita tahu senang. Bila penyakit kita berjaga-jaga, tak makan benda yang tak boleh. Tapi bila beriman, kita tak tahu, maka kita akan terus buat benda yang kadang-kadang merosakkan iman kita. Sebab tu ingat, yang pertama sebelum sampai Ramadan, atau selepas Ramadan, atau sebelum Ramadan, maka jaga soal iman kita. Takut mati dalam keadaan hina dan celaka lebih daripada binatang. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, maka kamu perhitungkan sebelum kamu mati, sebelum kamu bertemu ke Ramadan, sebelum dan selepas dan sebagainya, soal ilmu kamu. Jadi muslimin muslimat rahmati Allah, ingat dalam bab ilmu tidak ada batasan. Kita belajar sampai ni habis tak ada. Hari ini barat ni dia mengelirukan kita, dia bohong kita dengan sistem sijil. Zaman sekolah, kita habis sekolah, kita ambil diploma atau ambil ijazah, sambung daripada peringkat ijazah masuk ke master. Selesai master, kita sambung PhD, maka bagi barat itu mereka menanam doktrin bagi seluruh dunia. Selesai PhD, itulah penamat bagi pengajian kita. Cukup dekat itu sahaja. Maka inilah pegangan yang dibawa sampai ke hari ini, sehingga kan manusia sombong tak mau belajar. Betul itu tak? Minta maaf sebut, saya dulu di ijazah pertama saya di Malaysia. Saya mengajar di masjid UPNM di Ciptahanan. Sambil saya duduk belajar waktu itu, saya duduk mengajar di situ. Jadi bila time kita mengajar, prof-prof ni dia takkan duduk. Sebab apa? Dia dah set dah, budak ni, budak duduk mengaji, ngaku ijazah ni. Tiba-tiba dia mengajar, mereka ni, dia ikut mereka ni. Sebab apa? Mereka di depan, nama ada prof penuh. Maksudnya PhD. Anak murid ni beratus orang lah. Anak murid yang prof, madya dan sebagainya, mereka dah dalam keadaan macam tu, mereka takkan duduk dengan orang yang lebih rendah daripada dia. Sebab apa? Tertipu dengan sistem sijil ni. Kalau kita baca balik tu, zaman Al-Imam Syafi'i, dia duduk dengan satu-satu guru 30 tahun, 20 tahun, walaupun guru yang lebih muda kata dia. Bukan nak suruh tuan-tuan ihtiram saya, kata bukan. Cuma nak jangan tertipu dengan sijil
apa berkenaan mengaji? Jangan. Mungkin ada satu bidang yang kita pandai, bidang yang lain kita tak erti. Saya apa boleh cakap bab ni, tuan-tuan suruh cerita bab Haita, saya tak erti. Tuan-tuan panggil saya, ustaz boleh tak ustaz main jadi DJ untuk majlis walimatul urus? Boleh tak? Tak boleh. Tuan-tuan bagi saya pegang mic, saya ceramah dah pagi ke petang. Apa jenuh dengar ceramah? Oh, insya-Allah kita akan mula ceramah pada yang pertama sampai orang pendengar apa dia DJ daripada pawai ke petang duk ceramah ni. Firman Allah Subhanahu wa taala pengantin pendengar. Tak boleh. RTM buat surat dia kata ustaz nak jemput ustaz sebagai pengulat untuk bola sepak Kedah lawan Pulau Pinang. Boleh tak? Kalau saya nak buat gila, saya pergi ambil juga. Jangan. Hari ini kita akan bersama dengan sekian Ustaz Muhammad Yaakob Yusra dan akan duduk dengan Amri Yahya contoh. Dipapel saya dengan dia. InsyaAllah mereka akan mengulas bola sepak malam ini di antara perlawanan Kedah menentang dengan Pulau Pinang. Jadi apa ramalan Amri Yahya dia contoh. Apa ramalan Ustaz Yaakob Yusra? Saya menyerahkan pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Buah-buah. Sepak bola bermula, whistle telah dibunyikan. Kedah bawa bom sepak. Keeper menepis. Jadi apa komen Ustaz Yusra? Takdir Allah telah menentukan bola tidak masuk. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah sekian. Nabi SAW menyebut bahawa kita di Majdah gebuk pula tuan-tuan. 40 minit duk ceramah ya. Orang tak dengar pun kuliah bola. Sebab apa? Bukan bidang saya. Maka Allah takdirkan juga kita ni semua ada bidang. Ada orang yang pandai bab Haita, ada orang yang pandai bab tukang, ada orang yang pandai bab doktor, ada orang yang pandai bab agama. Masing-masing ada kepakaran profesional dia. Yang kata profesional ni bukan yang kerja besar-besar, tuan-tuan kerja yang kecil-kecil pun tuan-tuan masak ni sampai kat tuan-tuan rasa saja. Tuan-tuan tahu lah ni garam kurang, profesional tu. Tengok orang lama dia pun masak main punggai. Tengok. Saya tengok orang lama-lama masak ni, dia main punggai. Kita tak buat punggai, haram satu pun tak masuk dalam kuali. Dia pun masak potong pun tak tengok baling. Sekali lagi masak sedap. Sebab apa? Dah profesional dah. Dengan sijil dah profesional bukan. Tapi sebab dengan pengalaman mereka, dengan ilmu yang mereka dapat sikit-sikit, himpun, siapa jadi cakap? Nasi mentah mereka tahu nak buat macam mana. Sebab apa? Dah profesional mereka dalam bidang tersebut. Bab tu dalam bab ilmu, biar dalam bab agama kita profesional. Bidang yang lain nak profesional, silakan, tak nak masalah. Tapi dalam bab yang kata perkhususan dari segi ibadah, patut dah selesai. Bab semayang selesai dah, bab puasa selesai dah, bab zakat selesai dah, bab zakat bab haji selesai dah. Tak perlu untuk nak pergi buat baru kita nak ni dah. Ni kita nak main puasa barulah kalau nak cari bab puasa. Semayang berpuluh tahun lah masih ada yang bermasalah, tuan-tuan. Sungguh hari ni Masya Allah, tabarakallah. Saya pernah jumpa sendiri yang ni pengalaman tahun lepas. Semayang di Simat Sungai Tani. Saya masuk tu semayang lambat dah. Nak masuk lambat, tengok ada seorang Pak Long ni. Minta maaf, bukan, ni di Masjid Kota. Masjid Kota Kuala Muda ada 2-3 masjid, kita cari sendiri lah. Saya sampai untuk ceramah lambat dah, dalam kelapan. Jadi saya masuk dalam masjid, tengok ada seorang pakcik ni tengah semayang. Jadi bila tengok dia semayang, kita pun nak tumpang jadi makmum dia. Mudah-mudahan dua-dua dapat semayang jemaah. Jadi saya duduk di sebelah kanan dia, tertib di sebelah kanan dia tu, dengan isyarat kita baru nak angkat takbir. Baru nak angkat takbir dengan selawat apa semua. Baru nak angkat takbir, tiba-tiba pakcik yang tengok duduk semayang, dia baca Fatihah dah ni. Dia kali tengok saya, dia kata, "Ustaz, semayang sunat ya Ustaz kan?" Punya relax, tak ada rasa salah. Yang kita di belakang jadi bodoh Ustaz. Aku salah ke dia salah? Dia jadi bengong tu, dia kata, memang Pak Long ni kemas, gila boleh cakap. Tuan-tuan, bab semayang ni ingat, tidak ada satu pun darurah yang membenarkan kita bercakap. Kita tengok semayang, tiba-tiba telefon di bawah, tengok nombor yang di Pertuan Agong telefon, tetap tak boleh angkat. Hukum dia haram, bantai semayang. Tak boleh. Dia relax di tangan tu macam ni. Kali hantar ke saya, Ustaz semayang sunat, dia kali depan, dia sambung semayang, relax sebab tak ada apa. Kita belakang pula jadi, aku bukan salah, dia salah ni. Tuan, dalam bab semayang tak boleh cakap. Walaupun benda yang kena cakap pun tak boleh cakap. Jadi kita semayang insya' lagi ni, Allah takdirkan kalau saya nak jadi imam, tengok-tengok ada perbuatan saya atau apa benda yang membatalkan
semua sejuk. Nampak sejuk semua. Pada yakin cari. Waktu tu batal lagi sembahyang saya. Batal. Sebab tuan-tuan nampak. Macam mana tuan-tuan nak tengok? Saya tengah baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insan. Tuan-tuan nak tengok macam mana? Subhanallah, boleh? Selesai tak masalah? Saya mesti ingat apa? Mesti saya ingat saya baca salah. Saya ulang balik. Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insan. Subhanallah. Haram dia pun depan. 2-3 kali aku ulang subhanallah lagi ni. Nak tengok macam mana tu? Saya baca dah. Kadang-kadang agak sedap cari tak boleh. Nak cari tak boleh. Rasulullah pergi pegang tak boleh. Nak buat macam mana? Kalau tak ada ilmu tuan-tuan, masya-Allah, banyaknya ibadah kita yang bermasalah. Kalau tak ada ilmu, kita duk sangka kita boleh main semayang balik. Ya, alhamdulillah, yang tu tahniah dah tuan-tuan. Kenapa tidak kita sempurnakan pula dengan ibadah yang kita nak buat hari dengan ilmu? Ni nak main Ramadan yang ada tarawih yang kita mungkin buat 8, yang kita akan buat 20. Masya-Allah tuan-tuan, lagi comel kalau kita sempurnakan dengan ilmu. Tuan-tuan tak dengarkan Nabi duk sebut dah, beza di antara orang yang berilmu beribadah dan orang yang beribadah tidak ilmu, seperti mana langit dan bumi tuan-tuan. Ini Nabi sebut dalam hadis sahih. Tu kena cukupkan juga ilmu bahasanya. Kalau tidak sampai cerah. Tuan-tuan nampak najis tu ada kat kaki saya. Tapi tuan-tuan tak boleh nak tegur macam mana? Takkan tuan nak pergi cedok macam tuan kata. Oh, tak tahu ilmu payah tuan. Kita nampak benda tu start boleh kan berlaku. Jawapan dia dah berlaku dah. Sebab tu ulama kita baca Syekh Al-Fatani, dia tulis kitab Mu'tal Musalli 100 tu lebih cerita bab ni. Tuan-tuan buka karangan kitab-kitab Al-Imam Syafi'i. Dah 1000 tahun lebih dah. Cerita bab masalah bila mana imam batal, bagaimana makmum nak selamatkan imam. Bukan selamatkan imam, nak selamatkan jemaah. Sama lah dia selamatkan imam. Imam tak tahu dah terbatal ni, taik penuh ni, berserak tengah belakang. Imam pun tak tahu, dia ingat minyak wangi dia, bum petik dia. Dia pun semayang relax. Kita nampak weh ni taik ni, penuh belakang. Kata tadi nak biar sebab dah ada najis di badan dia, secara zahir nampak pula, bau pula. Kenapa buat? Nak buat macam mana? Kena jaga dekat dia. Duduk di sebelah imam. Imam pun kena reti dah. Maksudnya kalau ada orang main sebelah, maksud ada perbuatan daripada solat kamu sama ada qauli dan fi'li dan sebagainya yang telah batal. Keluar mana? Ni dia tolong masuk balik jenuh pula tu kan. Ni nak rampai kosong ke ni. Tu kata kalau tak ada ilmu nampak tak tuan? Jangan. Hari ni masyarakat berapa ramai masalah tu. Kalau kita lawan tanya ni, kita tutup selindung, selagi kita buka pintu belakang, kita lawan tanya bab semayang saja, ramai tak boleh. Masuk saya cakap sila-sila. Ni saya tanya ni, tuan-tuan jawablah diri sendiri. Rukun semayang ada berapa? Bezakan di antara rukun fi'li dan qauli. Yang mana qauli, yang mana fi'li? Cuba jawab sendiri tengok. Ada yang tak boleh jawab? Oh, ustaz nak kena balik ustaz, biar nak tersyir. Dia buat kelut. Rukun mandi wajib ada apa? Apa duk mandi hari-hari ni? Apa? Sebut tengok satu-satu. Ustaz mana? Tak mana? Kami nak tahu. Hang nak mandi wajib, hang tak tahu. Anak renyek lah tu. Bersusun anak. Mandi wajib tak tahu rukun amal ni. Macam mana ni? Allah tuan-tuan, kalau kita cek balik ni, muhasabah balik, Allah dalam ilmu kita. Kalau ilmu ni kita nak bawa jumpa dengan Allah, takut-takut tuan-tuan duk kena renyah-renyah dengan malaikat. Pasal macam okey dah ustaz, saya duk main semayang selalu lah. Alhamdulillah, main semayang tu bab lain. Kefahaman dalam bab semayang tu pula lain. Sebab tu biarlah, sibuk tak sibuk, biar bawa kitab ni. Sibuk kitab ni tuan-tuan, cuba cari. Ada peluang pergi mengaji. Yang pertama kitab Mu'tal Musalli karangan Syekh Al-Fatani. Yang kedua kitab Qaulul Tam Ahkam Makmum wal Imam, persoalan tentang bab semayang. Yang ketiga kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pedoman sembahyang berjemaah karangan Tuan Guru Abdul Karim Dubuk Tapah. Tuan Guru kitab dah hampir 50 tahun ni, dia habis 3 kitab. Ada lagi banyak kitab-kitab bab semayang ni, cukup banyak. Tapi sayang tuan-tuan, kalau kita tak pernah nak meningkatkan dalam bab semayang, tahu tu ya kita tuan-tuan, sayang mati nakut bawa tu ya. Kita dah ikut tunduk sujud, kau semua ikut orang. Kadang-kadang kita tak tahu yang penjor pun.
Fatihah kita betul lah tuan bagi elok sikit. Ni kadang-kadang dengar baca Allah. Allah satu-satu ni Masjid Pajak Sah bulan lepas dia buat klinik Al-Fatihah. Dia jemput dekat 10 orang ustaz bagi jazah Fatihah ni. Kata mungkin boleh buat ni sebelum Ramadan ni, cuba buat ni. Jemput 2-3 orang ustaz tak buat untuk nak marah. Hasil dia Masjid Pajak Sah kata yang duk mai tu semua, hampir semua ni kaki ngaji. Maksudnya hak jenis duduk dengan masjid dah, hak jenis bagus dah. Hak dalam duduk di masjid tu imam dia kata, Syekh kata hampir lebih 80% bacaan tak betul. Masya Allah, na'udzubillah tuan-tuan. Takut ni tuan-tuan, Al-Fatihah itu rukun dalam sembahyang, rukun qauli. Bila bab rukun jatuh satu, habis yang lain gugur. Rukun bukan kena semua jatuh, satu cukup dah. Lepas tu kena jaga tuan-tuan ni. Sebelum Ramadan ni selesai hari. Kita dah nampak, oh aku dah sabar Ramadan. Tak sabar Ramadan, ya selesaikan hari tu. Bak ilmu kita, bak sembahyang kita, tahu benda haram, halal dalam bak batalkan puasa, tak batal puasa. Yang kita duk ingat imsak ni muftirak saja puasa ni, menahan lapar dan dahaga, ya itu dah sebab dari segi batinnya juga kena jaga. Biar ilmu kita berkembang sebelum mati, kita biarlah beberapa benda kita target. Tuan-tuan, kita habis masa banyak tadi dengan dunia kita. Syekh Nuruddin kata apa? Syekh Nuruddin sebut, dia kata bainal maghrib wal isya, di antara waktu maghrib dengan isya, cuba kita gezetkan itu waktu untuk khusus ibadah kita. Ibadah sama ada segi sembahyang kita dan ibadah dari segi Allahumma salli ala sayyidina, dari segi pengajian kita. Macam kita duk kerja setiap hari, tuan-tuan boleh gezet ni masa kerja 8 sampai 4, tuan-tuan takkan kacau waktu tu. Kalau anak nak ajak pergi mana-mana, tuan-tuan akan cari lepas waktu kerja. Isteri nak ajak pergi beli barang dapur, kita akan cari di luar waktu kerja. Adik-beradik nak main ziarah di rumah ni abang, adik nak pergi ziarah ni abang, bila? Esok kan kerja, hamil hari lain. Sebab apa? Kita dah gezetkan itu waktu kerja. Maka kenapa tidak kita tak boleh letakkan juga, tetapkan di antara maghrib isyak kita buat kerja lain. Isteri nak pergi masak malam, buat tu lain. Anak nak pergi tuition, nak suruh hantar, buat tu lain. Adik-beradik nak main ziarah, babak main lepas isyak lah, maghrib saya ada kerja. Kalau boleh wajibkan itu, comel dah. Ulama kata sejam kamu mengaji sehari, cantik dah. Sebab apa? Kita dah peruntuk banyak jam dengan dunia kita. Main takraw, main bola, main duduk sembang di kedai makan, duduk melepak. Wih, banyak tak? Takkan ambil sejam, tak boleh daripada 24 jam ini. Sebab tu tak ada alasan. Kalau akhir zaman, orang boleh kata ustaz tak ada nak mengaji. Ni malaikat tanya nanti ni, awak hang ni jahil? Oh, tak ada pengajian. Tuan-tuan, pembohong besar orang tu. Hari ni tuan-tuan tengok di Kulim saja, di Lunas saja, berapa tempat buat pengajian ilmu. Setiap malam susun. Kalau tuan-tuan tak suka dengan ustaz yang mungkin keras sikit, ada ustaz yang lembut. Lembut pun tak suka juga, ambil hak sedang-sedang. Hak sedang-sedang tak suka, nak macam mana? Pilih macam-macam ustaz tu ada hari ni. Tak ada alasan kata tak mengaji. Tak ada alasan. Kalau Tok Penali kita baca dulu bagaimana dia berjalan daripada kampung dia nak pergi ke Masjid Muhammadi Kota Baru tu 70 batu. Setiap hari ulang alik 70 batu tuan-tuan ni. Sini di Sungai Petani pun tak sampai 70 batu ni. Dia berjalan hari-hari. Kalau tak larat dia tidur sana. Nak pergi pengajian malam, pagilah bertolak. Allah Rabbi, jalan kaki dengan jalan hutan. Allah. Makan dengan apa yang dia jumpa di sepanjang jalan. Nak boleh jadi alim tahu tu tuan-tuan. Tapi kita hari ni motor, kereta tu ada. Hujan pukul 4 tak main maghrib lah. Dia tengok-tengok, oh hujan pula dah. Lah hang dah kereta sikit dia sempoi. Alasan hujan. Oh hujan lah tak jadi pergi sembahyang. Oh tuan-tuan tengok. Sebab tu dalam bahaya. Malu kita tuan-tuan mati dengan keadaan itu. Sebab tu ulama kata, biarlah kita letih untuk keluar dari jahil. Jangan kita letih menanggung kejahilan. Ini Imam Syafi'i sebut. Letih nak mengaji, letih ni tuan-tuan nak tunggu ni sampai pukul 9 lebih dah. Orang ustaz nak berhenti pergi apa ni, aku nak balik nak lena pula, dia kata nak tengok sukan si ni semua, dia kata ni. Letih dah, letih ni. Berapa kali berhenti kedudukan dah, dia kata. Baru 2, tak ada lagi 2 lagi baki tu. Ustaz kata 4 tadi. Bak ilmu tak habis-habis lagi ustaz, letih dah, letih. Nak tanggung tapi lagi letih kalau nak tanggung kejahilan nanti ni. Allah. Tu tuan-tuan rahmatullah, bak ilmu kita pegang kemah tadi. Nah, tak ada hak rumah dalam bab mengaji. Nabi sampai Nabi nak wafat, Jibril dia ajak Nabi lagi, masya-Allah. Nah, sahabat-sahabat Anas bin Malik umur sampai dekat 100 tu duk mengaji lagi. Allah Rabbi. Nah, mai kita umur 40 berpuasa kemah dah tak mau mengaji. Jangan tuan-tuan. Ambil sijil tu, ambil ada master buat PhD cantik sebab keperluan hari ni. Bila orang yang cakap tu ada title, dia pada dengar sikit.
Oh, ustaz ni buat sampai master, ustaz ni buat PhD. Saya sendiri pun, saya kalau boleh nak habis dari PhD. Target saya umur 30 nak pergi PhD. Saya ambil ijazah dalam bidang HR, human resource, tapi saya buat master dalam bidang bahasa Arab. Diploma saya bahasa Arab. Biar pergi mengaji banyak. Orang nak cerita bab ni, kita erti juga. Orang nak cakap bahasa Inggeris, kita boleh bahasa Inggeris. Nak cakap bahasa Arab, walaupun tak pandai sangat, tapi boleh jadi dah. Sebab keperluan masyarakat hari ini. Golongan profesional, dia tak mau duduk dengan, kalau boleh, orang ustaz sangat, dia tak mau. Kalau boleh nak duduk orang yang macam dia juga, tak apa. Tak ada masalah. Silakan, tapi jangan berhenti mengaji. Nonton cek balik kita. Al-Quran kita ingat berapa? Ni, umur kita 50 tahun, 30 tahun, 40 tahun ni, hari ni kita ingat banyak mana Quran. Kalau sehari kita mengampai satu ayat, patut lah ni semua Al-Hafiz dah. Kalau sehari satu ayat. Tapi tak, kita tak buat. Yang kita tahu test semayang, baca surah yang sama tu betul. Nak tahu tak tahu kita baca surah yang sama, balik tanya isteri. Sayang abang nak baca surah apa? Isteri kita akan tahu. Abang, daripada saya kahwin dengan abang sampai lah surah yang pertama surah ni, yang kedua surah ni, yang ketiga surah Tuhan ni, tak kalah. Maksudnya kita ni memang nak ulang tu lah. Isteri tahu. Sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan cek balik, saya dah baca surah apa kalau test semayang. Ni sampai tak tahu kalau apa pun tak boleh tuan-tuan. Jangan. Itu dah satu cerita dia. Hari-hari dia ulang surah kuliah, dia ulang surah Inna A'tayna Al-Ikhlas. Dua ni. Anak balik cuti nak tanya, Mak agak-agak pok malam ni baca surah lain ke surah yang sama? Tanya mak. Mak pun kata tercabar lah anak balik dia buat tanya macam tu. Mak ni bisik kat pok, abang malam ni mau tak mau abang kena baca surah lain. Tak selalu ulang dah surah Inna A'tayna dengan surah Al-Ikhlas. Jangan ulang dah. Penerang surah lain. Surah apa tak apa. Suami ni pun daripada tengah hari tu cari susah hati. Jumpa satu surah, dia ulang baca daripada tengah hari sampai malam. Mayang maghrib, anak dengan mak duk tunggu di belakang. Bukan nak semayang sangat, nak tengok Pak baca apa ya. Mereka takbir, Pak pun Allahu Akbar, anak pun Allahu Akbar, mak Allahu Akbar. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Anak dengan mak duk tunggu. Pak ni mula. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Anak buat jadi kat ni baru sempoi. Surah lain. Duk besok baca Inna A'tayna, malam ni baca surah Al-Kafirun. Tak pernah dengar ya anak pun. Hak pak ni kembang buruk tak sangka lah. Tuan-tuan boleh baca surah baru dalam semayang, tuan-tuan try tengok balik. Kita rasa seronok. Tuan-tuan tak pernah baca surah tu, cuba hafal baca. Kita rasa seronok, rasa lain. Walaupun tak apa faham, kalau faham lagi seronok. Try buat balik sekali. Dia rasa lain. Pak ni seronok dah. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la jalan keluar pula dah. Tak pernah baca tuan-tuan. Malam tu try gabah, nak try sebab mak suruh ya. Isteri suruh ya. Anak tak mau malukan anak. Dia pun tadi awal duk ingat dah, duk setting sampel dah. Bubuh mula seronok. Dia seronok otak duk fikir keleng lah tak jumpa lakum di nukum meledi tak ada. Dia duk rasa dah, tadi duk ngapain nama ayat dia, kata haram tak main pula dah. Dia duk ulang. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum. Yang anak ni kena kepala kemah malam ni pokok. Duk biasa 3-4 ayat kurang-kurang malam ni 10 minit dah duk ulang tu. Power tak power dia kata. Mak pun duk rasa hilang sangat dah. Dia kata haram ke suami aku. Baru boleh nak kemas sikit malam ni kan. Tengok-tengok tak jumpa dah kepala. Hak mana ekor, hak mana kepala tak tahu dah.
Mok geram-geram, mok jerkah. Lakum dinukum waliyadin. Suami ni kali abang awak lambat sangat tolong. Lain kali abang mai awal sikit. Tuan-tuan nak tunggu kita ilmu sampai ni kau tuan. Mati dengan keadaan hak tu yang kita bawa duit ringgit, belambak, kereta, tinggal rumah, ada anak-anak ramai. Tiba-tiba bila berhitung dalam bab ilmu, takat tu ya tuan-tuan. Hak ni semua termasuk saya bercakap ni. Tak ada siapa pun yang terkecuali. Kamu ada pangkat besar mana pun, duit banyak mana pun, kamu ada jawatan apa pun, kamu tak kira lah. Tapi dalam bab ilmu, sama taraf kita waktu kita mati nanti. Tuan-tuan tak tengok tahu waktu pergi umrah, pergi haji, ada beza tak orang kaya dengan orang miskin? Tak ada beza. Kita pakai ihram macam itulah nanti dibangkitkan di padang mahsyar, bahkan tak ada sehelai pun kain yang ada di batang tubuh kita. Orang tak kenal dah hang dulu datuk ke, orang tak kenal dah hang ni esko ke, orang tak kenal dah hang ni jutawan ke, hang ada pendidikan tinggi tak mana, tak ada dah. Melainkan yang membezakan kita waktu tu iman, amal, dan yang ketiga kata Imam Al-Ghazali dengan amal kita. Iman, ilmu dan amal. Ni nak mai Ramadan, bulan amal kita, yang dipanggil sebagai madrasah ar-Ramadan, madrasah untuk mendidik kita dengan jalan beramal. Orang yang ada ilmu, tiba-tiba dia tahu Ramadan ni ada macam-macam, tiba-tiba tak beramal, maka disebut sebagai sia-sia. Kita tahu dah, kena banyak sedekah bulan Ramadan ni. Tengok apa yang kita boleh sedekah dekat masjid kita. Tanya pihak masjid, tanya JK, tanya Tok Imam, apa yang saya boleh sumbang? Okey, untuk iftar jema'i masih tak penuh, saya nak ambil 2. Apa lagi yang tak ada? Semua dah penuh dah. Okey, saya nak bayar bil kada untuk bulan Ramadan, cantik. Apa lagi tak ada? Okey, kita bukit Ramadan nanti ramai. Penuh, saya kata ni wajib ni, kan penuh sedap ni. Jadi biasanya akan panas, jadi kita akan buh aircon, biar sampai sejuk jemaah mayang sampai terangkat kengking, baru syok. Buat, cari daripada apa yang kita ada, kita bagi. Sebab apa? Kita tahu kita nak beramal dalam bulan yang mana Allah mengisytiharkan orang yang bersedekah seperti mengeluarkan zakat. Orang yang mengeluarkan zakat dilipat gandakan 70 kali ganda. Allahu Akbar. Kalau tak keluar 1,000, macam tak keluar 70,000 zakat. Orang yang ada harta 1 juta, kalau dia buat keluar 2.5% daripada 1 juta berapa? 25,000. Tuan-tuan buat keluar 1,000 bulan Ramadan zakat, seperti mana tuan-tuan ada duit dalam bank atau simpanan tuan-tuan ada 3 juta lagi. Masya Allah tuan-tuan. Sebab tu bulan Ramadan buat keluar zakat bagi banyak. Walaupun kita kira-kira zakat kita dekat berapa? 1,000 kan? Tapi buat keluar bagi lebih dikira sedekah diangkat macam zakat. Masya Allah tuan-tuan. Buat keluar. Jangan duk simpan duit tuan simpan tak ke mana juga. Kita duk takut, ustaz kalau saya mati duk dekah banyak ustaz, kita kesian kat anak bini ustaz, depa tak ada tempat lah. La ilaha illallah. Ingat, persiapkan diri kita dulu. Wa amila 5 ba'dal maut, perbanyakkan amal soleh 5 ba'dal maut untuk negara kita ni sudah mati nanti ni. Tak usah duk fikir orang lain lagi. Kita tinggal anak bini kita, depa mati, kita mati, tertinggal depa di atas bumi ni, depa ada orang boleh teman lagi. Depa susah dia balik boleh tolong. Depa susah no, IJK masjid akan buat kutipan pula bagi, insurans cover pula bagi, macam-macam. Tapi kita dalam kubur, siapa nak tolong? Tak ada orang tolong. Amalan kita sendiri, kalau anak-anak yang soleh yang kita tinggalkan, duit ringgit yang kita infak dalam fisabilillah, kalau tak ada, Allah tuan-tuan, anak-anak kita tak makan, kita tinggal apa pun tak ada. AJK masjid dia buat, nanti buat kutipan, dia pergi hantar dia dah, hantar beras, hantar gula, hantar susu. Nak tengok tak? Tiap tu hantar beli main dekat raya, nanti bawa beli baju raya. Tu kita dalam kubur. Tuan-tuan pernah tengok orang masjid kutip-kutip, okey kita akan tahu ni, kita akan hantar di kawasan perkuburan tak? Mana ada. Sebab tu persiapkan untuk diri sendiri. Kita selalu kalau orang lagi ni duk kalut ustaz, sebab apa buat rumah tu pula? Untuk anak nombor 15. Tu dia sampai 15 duduk ekor dah anak dia. Tu rumah kamu dia ada akhirat, buat lagi. Yang tu nanti ustaz. Nanti pula. Macam tahu bila mati. Tu jangan kan cari untuk diri kita. Bukan kata tak tinggal. Kau tinggal juga, tapi untuk kita ni sebagai keutamaan. Ni nak Ramadan, tengok semua benda kita cantik. Tengok tandas kita.
Tandas kita elok ke tak? Tu sebahagian masjid lah. Nabi sebut an-nazafatu minal iman. Kita tengok masjid comel lah, masuk tandas kadang-kadang jam. Saya tak tahu daripada dulu saya suka masuk tandas. Ni tak masuk di tandas tuan-tuan. Tak ada model. Dia main lambat tadi tu aku dulu. Saya dekat Dobi banyak-banyak tempat macam-macam jumpa tuan-tuan. Ada masjid yang kita pergi masjid elok. Masjid ramai. Pintu haram tak ada. Pintu ni pakai cabut tak? Ni nak berok ni, tangan satu pegang pintu, satu pegang ni. Yoga dalam tu tuan ni. Leceh tak leceh tu. Jangan kita duk nampak benda tu simple, tapi tuan-tuan tahu itulah yang mana mencerminkan akhlak Islam. Sungguh, tuan-tuan cuba bayang, orang bukan Islam, dia singgah masuk tandas ni tau. Dia tengok-tengok tu dia, tandas. Hak ni yang dia perlu main semayang hari-hari ni. Orang lain, agama lain, mereka seminggu sekali ibadah khusus mereka hari Ahad, hari Sabtu, seminggu sekali. Tapi tuan-tuan masuk tengok cantik. Kita harus main sehari 5 kali. Subuh tak dapat kerja, main semayang dulu. Isyak sebelum balik tidur, main semayang dulu. Tapi main tengok loh, ni nak atas mimbar tik cicak penuh mudah dah. Yang tuan-tuan ni kan okey ni. Ada tempat yang Allah kita nak sujud pun main tik cicak terpuih. Kira tinggal kawasan Pala nak sujud duk buat duk lap tangan, duk lebih keling pakai harus ya. Dia jangan ni tuan-tuan. Tu amal kita duk dapat amal dengan ustaz saya tak ada duit kena buat amal. Dah banyak lagi cara. Kita tahu kita tak ada duit, cari jalan lain main tengok. Tengok tu aircon tak servis lagi, kita ada kebakaran servis aircon percuma. Atau kita bak kat surat masjid, bak ni bagi kat saya. Nak dayak berapa bayarlah nak upah. Saya nak ambil bak ni. Tuan-tuan, aircon orang boleh sembahyang dalam keadaan sejuk. Hasil servis tuan-tuan tak boleh ambil. Tuan-tuan tak boleh nak bagi duit banyak, boleh servis je. Masya-Allah, orang sembahyang rasa seronok. Tuan-tuan boleh pahala. Saya bak PA system ya ustaz. Duk main buat ni. Tuan-tuan penting ni. Penceramah tak ada mikrofon elok, tak ada mood nak ceramah tuan-tuan. Ni apa pun 3 mic banyak pun nak bagi awal. Apa poli ke apa ni? Tutup sampai 3 mic. Saya tak ada apa nak buat mikrofon. Tak reti ekor apa tak reti. Saya ada mesin robot kan, mesin robot. Buat cari ikhtiar apa. Bapak tak boleh sangat tengok toilet kita. Buatlah apa pun sekurang-kurangnya biar ada wa amila lima ba'dal maut. Amal kita tu. Masuk bulan Ramadan pula ada sembahyang tarawih. Jangan sekali-kali tinggal kalau boleh. Wajibkan terus. Sibuk tengah mana pun sembahyang. Tak ada sembahyang di masjid, sembahyang di rumah. 8 paling tinggi, buat 8 pun tak apa. Tak ada mustahil, tak ada apa tuan-tuan. Semayang yang kata semayang sunat ni tak ada masalah, tak boleh berdiri, boleh duduk. Tuan-tuan buka yang ni perbahasan fiqh 4 mazhab. Kalau semayang fardu memang tak boleh. Kalau semayang fardu tuan-tuan ada kuasa, disebut dalam kitab fiqh ada kuasa ni, ada kemampuan. Kalau boleh berdiri tak boleh saja-saja duduk. Ni kena faham kan? Ni keliru masyarakat kita. Dia ingat tak larat sikit-sikit boleh duduk. Dah. Memang tak boleh berdiri baru boleh duduk. Memang doktor abang ni pakcik tak boleh berdiri lah sebab tu ada besi dan sebagainya. Kalau tu tak apa. Hal ni saja-saja kita tengok dia duduk pintar keluar tadi siap buat bola pulat lagi. Mas semayang duk buat lembek. Ketak kalau duduk. Ketak. Ni jaga ni. Semayang fardu tak boleh. Adapun pada semayang sunat tak ada masalah. Semayang sunat walaupun kita ada kuasa, kita ada kemampuan untuk berdiri, tapi boleh duduk. Sebab dia sunat. Yang ni 4 mazhab sebut dah. Cuma kurang dari segi fadilat. Sebab tu jangan kita tengok aku tak larat hari ni, esok kerja hari ni balik lambat pula ni. Kalau tak ada semayang di masjid tu tau, di rumah je kita tinggal. Duduk atas katil pun boleh buat, tak ada masalah. Sebab tu tahun ni kita tengok kita nak tarik masyarakat kita pun buat surat. Kita buat pilihan kat anak khara nak semayang duduk ke berdiri. Mayang tarawih. Tengok-tengok semua nak kharas undi nak semayang duduk. Boleh buat? Boleh buat. Semayang minggu pertama semayang duduk, semua seronok. Lusa semua nak semayang tidur pula. Boleh tak? Boleh. Hampak lembek-lembek tu imam tu bawa macam dakak dengan bubuk kelambu sempoi punya. Boleh dah. Dari segi sok. Cuma dari segi cerai memang cerai gila Allah ni. Sempoi punya main nampak apa seorang pun tak nampak. Dia duduk kali depan tu apa seorang pun tak main. Dengar fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah la ilaha illallah wallahu akbar.
boleh dah. Dari segi perbahasan fiknya boleh. Cuma pejabat agama main tangkap jangan abang saya kata. Masih abang hukum nanti mana boleh no. Kalau malas sangat lah, tapi kalau buat tekuk nak mampu lah orang panggil tu. Jalan kok pakai nanti bazar Ramadan dia pusing 15 rak beli 2 benda mes mayang lembek semua zombie. Jangan berbuat leceh. Jangan lagi biar kalau boleh setahun ni sepanjang malam 29 malam 29 ibadah kita jangan tinggal. Siap-siap dah. Aku nak Ramadan tahun ni, aku nak kalau boleh sekurang-kurangnya tadarus sekali khatam. Ni tuan-tuan, yang tahun lepas ramai dah kita habis. Tahun ni mula dah. Jangan duk tunggu Ramadan main, lah boleh mula dah. Cari dah dulu. Kita yang mungkin kerja lambat sikit, duk pergi pukul 8 atau kita masuk ke 9. Habis main semua, jangan balik tarawih ni. Mula lah hidup yang mana ada, mula dulu. Baca seorang 2 muka surat, 1 muka surat. Dia tak penat sangat. Ni nanti duk kalut dah. Time Ramadan tu dia kalut, tak habis lah apa semua. Mula lah. Habis mula balik. Teruskan. Habis Ramadan pun teruskan. Kelompok yang ada buat. Sehari buat 1 muka surat, sehari 1 muka surat, jadi dah. Istiqamah tu penting. Ulama kata istiqamah ini lebih daripada 1000 karamah. Orang yang boleh istiqamah, pakcik-pakcik, ayah-ayah, ibu-ibu yang boleh semayang jemaah hari-hari, Masya Allah tuan-tuan, itu satu kehebatan yang Allah bagi pada kita. Berapa ramai hati iman? Ramai. Ni tuan-tuan boleh sakit-sakit lutut pun gagah jalan mai, berhenti sat jalan pula, berhenti mai jalan mai. Tuan-tuan tu ada perhitungan dekat Allah nanti tu. Allah sebut dalam Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah kata pada hari ni manusia duduk depan Allah, mulut mereka akan dikunci, tak boleh cakap sepatah. Wa tukallimuna, dia akan bercakap ni tangan kita ni. Tangan nak kita duk bawa hari ni tak ada cakap apa, tapi depan Allah mereka lah yang akan bercakap di depan Allah, akan mendakwa. Kalau baik yang kita buat, dia akan cerita kebaikan. Kalau buruk yang kita buat, dia akan dakwa kita dengan keburukan yang kita buat. Ya Allah, dia ni lah makcik yang dulu dia sakit, ya Allah, tapi dia sentiasa istiqamah baca Quran, dia duk main sembahyang, ya Allah, majlis ilmu tak kena tinggal, ya Allah. Allah seronoknya kita kalau tangan duk cerita macam tu tuan-tuan. Wa tashhadu arjuluhum, dan kata Allah ni kaki-kaki mereka akan mengiyakan, akan menyaksikan apa yang dia buat. Ya Allah, betul ya Allah, tangan cerita tu betul dah, cerita pula Allah. Coba bayang kalau sakit kita duk mujahadah ish. Sebab tu dalam hadis kursi Allah kata Allah segan nak kiamatkan dunia, lagi ada orang-orang tua yang mereka ini boleh kuat beribadah walaupun sakit, duk gagah juga semayang, mai semayang jemaah, duk dalam majlis ilmu. Nah, itu teruskan mudah-mudahan biar amal kita tu ada. Nah, dan yang terakhir kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang kena ada pada seorang manusia itu adalah tentang ikhlas kita. Masya Allah, tabarakallah. Yang ni benda yang kita tak boleh nak sebut cara zahir pun tak tahu nak agak macam mana. Sebab ikhlas ni bukanlah benda yang kita nampak. Bila benda tak nampak tadi macam pula syurga, pahala, dosa, benda yang kita tak nampak. Sekadar kita boleh bercerita, ada pun nak dapat tak dapat dari kita sendiri. Ikhlas ni macam kita tengok zaman kecil-kecil kita. Kita ambil semayang, kita buat semua benda dah. Kita buat semua benda sebab zaman kecil kita ikhlas. Komok kita komok, telinga kita basuh, sebab kita tak membezakan waktu tu yang mana sunat, yang mana wajib. Kita buat semua, komok tiga kita buat sebab ikhlasnya kita waktu tu. Tapi mai kita pergi besar kita tahu yang mana wajib, yang mana sunat. Lah kita duk komok ke. Dia mula tinggal dah. Betul tak? Tapi zaman kecil kita buat ikhlas semua. Hak tu kata ikhlas. Dia tak kira ayam buka penyembuk bubuh, tak kira apa sebab apa ikhlas waktu tu. Sama dengan kita hari ni, kita duk buat satu benda kata ikhlas ni, ulama kata jalan dia istiqamah. Hak tu je. Dia boleh bagi kata kunci dia istiqamah. Dapat tak dapat atas diri kita. Ikhlas. Ulama dia kiaskan ikhlas ni seolah-olah semut hitam yang duduk di atas batu yang kalah hitam, dan di bawah, di dalam tempat yang hitam disebut dalam gua, dan di bawah tempat yang tak ada satu pun pencahayaan. Tak boleh nampak dah semut tu. Tak boleh. Maksudnya benda yang orang kata mustahil, benda tu ada, cuma payah nak dapat. Cuma ulama kata kunci dia kena dengan jalan istiqamah. Contoh saya bagi tuan-tuan, kita tengok balik. Zaman muda-muda dulu kita pertama sekali duk kena paksa semayang. Awal-awal tu ikhlas. Dah.
Tuan pula zaman ayah-ayah dulu duk tengok televisyen, kena bayar duit pula dah, hitam putih tu. Tengah-tengah duk bayar segi mak ayah main tarik tinggal balik rumah. Suruh semayang. Semayang tu kelas dah Allah. Akbar. Mulut dia mak haram aku nak tengok cerita apa semua. Lepas tu tak ikhlas lagi. Tapi mai lama kena kita pula duk buat sendiri lama berbelah-belah tu duk pula buat sampai hari ni bila kita tak semayang kita rasa lain. Kata ulama itu bukan ikhlas kita. Tak ada orang tegur. Kita duk bawa kereta ni, yang tengok jam Allah pukul 3 lah. Kita tahu kata kita tak semayang dah. Kalau kita tak semayang pun tak ada orang tahu pun. Manusia tak tahu tahu. Kita pula jenis pakai jenis bagus punya. Lagi kita tak tahu. Nah, tapi kita perlu juga pergi semayang sebab apa? Kita tahu kata Allah tahu. Kita tahu kalau aku tak buat ni manusia tak tahu, tapi no Allah tahu. Maka kita buat sendiri, tak ada orang tengok, tak ada orang suruh. Kata ulama itu bukan ikhlas kita. Dalam bab sedekah, kalau kita duk biasa sedekah, bila sehari tak sedekah, dia rasa lain. Yang tu kata mukadimah ikhlas. Ikhlas dia tak tahu dapat ke tak, tapi itu mukadimah, jalan-jalan awal dia. Mudah-mudahan semayang sunat, kalau kita memang daripada dulu istiqamah semayang sunat, tak buat sehari jam. Orang yang biasa semayang jenis qiyamul lail, setiap hari dia bangun tahajud dan sebagainya, dia tak buat sehari dia rajin dia. Kita mungkin tak rasa sebab kita tak pernah buat, tapi orang yang biasa buat dia. Orang yang biasa istiqamah hari-hari baca Quran, dia tinggal sehari dia rasa dia. Tapi hari ni orang ingat ikhlas tu dengan kata-kata. Saya duduk main nanti, dia duduk bawa buku nasi buku kat buah, dia tunggu kat buah dia, dia ambil saya ikhlas. Saya ikhlas tu kan ikhlas? Belum tentu ikhlas. Tak boleh nak kata dia tak ikhlas. Sebab bukan kita yang menzahirkan. Kita tak boleh nak hukum dia, cuma daripada perbuatan, bukan tu cara dia. Ikhlas ni dia main sendiri. Tapi jalan ikhlas dengan istiqamah, tak ada jalan lain. Kita nak buat benda-benda maksiat, kita tahu Allah dah tengok, itu ikhlasnya kita meninggalkan benda maksiat. Mudah-mudahan ada takwa dalam kita. Kita nak makan benda haram, tak boleh makan benda haram. Duk fikir walaupun manusia tak tahu aku makan benda haram, aku makan benda curi, aku makan harta rasuah, aku makan harta kezaliman, mungkin manusia tak tahu, tapi Allah tahu. Itu mukadimah ikhlas kita. Ni hari ni kata Nabi, watanajid fid dunya, manusia cari wang ringgit, cari harta benda, tak kira halal haram. Betul dah Nabi sebut. Sampai rumah Allah boleh curi, sampai benda-benda yang kata tempat-tempat ibadah pun boleh masuk buat selamba rock ya. Maksudnya tuan-tuan, memang kita ni akhir zaman semua. Maka kita minta pada Allah wa ballighna Ramadan, agar kita masuk Ramadan kali ni. Kalau Allah izinkan kita jumpa, kita ambil manfaat sungguh. Dan kalau kata Allah izinkan ini yang terakhir, maka buat yang terbaik untuk kami. Sekurang-kurangnya sekali khatam, sibuk macam mana pun kita tak kira. Sekurang-kurangnya setiap malam jangan kita tinggal langsung tarawih. Kalau boleh dan tahajud, nak bangun ni kita buat macam ni. Di antara makan dengan tahajud dulu. Kalau kita jaga lambat, ambil kurma popok-popok tahajud. Ambil itu, kita cuba ajak dia. InsyaAllah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan besok lama-lama dia takkan rasa sangat. Kita makan pagi tu dia tak ni sangat pun tuan-tuan. Dia tak hilang lapar sangat pun. Tuan-tuan tidur duha sakit jaga lapar boleh. Sungguh. Tuan-tuan tengok Nabi dalam perang Khandaq, Nabi makan sebiji kurma tahan 3 hari. Sahabat pun buat. Kita kata Nabi tak boleh tak cik ustaz, Nabi tu special. Sahabat pun buat benda sama. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah puasa dengan Nabi 2 hari. 2 hari. Tiba-tiba nak buka puasa cuma ada sebiji je. Buah kurma, orang main ketuk pintu. Bila orang main ketuk pintu, Nabi pecahkan 2 kurma, Nabi bagi 1 kat Sayyidatina Aisyah, dan Nabi buka pintu bagi kat tetamu pula. Allah. Nak abang kata 2 hari makan kurma. Kita jangan belah perut sangat. Ni kita Ramadan, kita duk belah perut. Buka puasa ni India punya. Menu hak pagi dia qada siap, hak pagi ada, tengah hari ada, petang sebelum petang pun ada. Ni India punya, dia tiba-tiba saya lagi semayang tak larang. Buah lah, dia tiba cendol, time sujud, dia belah keluar cendol, dia lama atas sejadah tuan. Jangan lupa ni sini. Mayang, kita nak semayang, jangan jalan sikit makan. InsyaAllah larang. Tuan-tuan banyak makan, memang tak larang. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Ramadan yang nak main, mudah-mudahan kita ihya, kita menghidupkan Ramadan kita insyaAllah. Yang nak menghidupkan bukan orang lain, adalah diri kita sendiri. Tuan-tuan tahu apa yang tuan-tuan buat dan apa yang tuan-tuan tinggal. Kita tahu, bukan orang lain. Tuan-tuan kita boleh nampak zahir dia ni sembahyang banyak ni, belum tentu ada pada dia. Jadi ni tak buat apa, jangan hukum, mungkin dia buat di rumah.
Tuan-tuan, kalau kita tak suruh cek hak orang, kita cek hak diri sendiri saja. Nah, wa ambil 5 ba'dal maut, kita nak bawa adalah hak kita, bukan hak orang. Oh, dia fikir tak apa Ustaz, kampung saya ni mengaji kerak apa semua hak mengaji. Fikir tu je tadi. Ustaz, kampung saya tu okey semua tutup aurat, hang tutup aurat. Anak hang, kena cek hak tu je. Cek hak kita dulu insya-Allah tuan-tuan. Moga-moga bermanfaat. Jadi nak rasa mungkin sekadar ini lah. Minta maaf lah sampai pukul 9.45. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat di sisi Allah, dan kita harapkan semua kita ni panjang umur dalam ketaatan kita kepada Allah insya-Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu dan ayah kami ya Allah, ampunkan dosa guru-guru kami ya Allah, ampunkan dosa isteri dan anak-anak kami ya Allah, ampunkan dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah, ampunkan dosa jiran tetangga kami ya Allah, sama ada yang kami sedari atau kami tidak sedari ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati kami ya Allah. Hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, tidak terhitung banyaknya beban dosa hasil perbuatan tangan-tangan kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, semuanya Kau memegang hati-hati setiap makhluk ya Allah. Maka lembutkan hati kami ya Allah, agar kami mati dalam keadaan kami tidak ada benda maksiat yang kami bawa ya Allah. Ya Allah, anda ada dalam kalangan kami malam ini yang sakit, maka sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah. Anda ada dalam kalangan kami yang masih melakukan pada perbuatan zina, perkara maksiat dan sebagainya, maka Kau berilah kesempatan kami bertaubat di atas dosa-dosa tersebut ya Allah. Ya Allah, anda ada dalam kalangan kami yang masih ada anak-anak dan isterinya yang masih mendedahkan aurat, maka kurniakanlah taufik dan hidayah kepada kami, keluarga serta masyarakat kami ya Allah. Anda ada dalam kalangan kami yang masih lagi meninggalkan salat, maka berilah kesempatan untuk kami qada salat-salat kami ya Allah. Anda ada dalam kalangan kami yang masih lagi jahil, maka berilah kefahaman ilmu kepada kami ya Allah. Anda ada dalam kalangan kami yang masih lagi memutuskan hubungan silaturahim sama kami, maka hubungkanlah kembali ya Allah. Janganlah asbab perbezaan kami menjadikan kami putusnya hubungan sama kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.